Jumpa lagi dengan topik yang sentiasa menarik bersama Teacher Wan di channel Teacher Wan TV. Assalamualaikum. Sebelum mula, Teacher Wan nak mulakan dengan teknik pernafasan yang betul. Teacher Wan nak tunjuk sini, tengok ya. Masa kita tarik nafas dengan hidung. Lepas tu, kita kembungkan perut kita sebab angin masuk dalam perut. So, lepas tu kita tahan dan kita keluarkan angin tu melalui mulut perlahan-lahan. Okey, kita cuba buat. 1, 2, 3. Tarik nafas. Kempiskan perut, keluarkan pernafasan melalui mulut. Sekali lagi. Okey, untuk pastikan betul kita tarik nafas tu, macam mana nak tahu perut kita masuk angin? Kita letak tangan kita kat perut. Jadi kita rasa perut terkembung. Sekali lagi nak tarik nafas. Stay and buang slowly. Sekali lagi. Okey. Itu untuk pernafasan agar udara cukup dalam badan kita. Teknik yang kedua, Teacher Wan nak ajar berkenaan dengan fokus. Macam mana kita nak fokus aktiviti dia, kita buat dengan menggunakan jari dulu. Satu je aktiviti Teacher Wan nak tunjuk hari ni. Okey, buat tanda 2 macam ni untuk jari sebelah, kat tangan sebelah sini. Dan satu lagi buat pistol di tangan sebelah, lagi satu. Dan kita tukarkan. Praktis selalu. Ini sebab kita kena fokus. Kita akan fokus. Maknanya kita bagi exercise otak kiri, otak kanan bergerak supaya otak kita bergerak dan kita dapat tumpu yang kita berada di sini sekarang ini. Alright. Topik kali ini kita masih topik perkembangan kognitif, tapi kali dan pemahaman logik panjang sangat. Jadi kita gunakan huruf ringkas dia. Kita ambil awal perkataan dia. A awal, M matematik, P pemahaman, L logik. Jadi awal matematik dan pemahaman logik. Itu adalah awal matematik. Dalam video Teacher Wan yang lalu, kita cerita pasal DPDP. DPDP ni adalah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Itu juga berkait dengan pemikiran, iaitu kognitif, perkembangan kognitif untuk kanak-kanak. So, apabila kanak-kanak ni bermain di persekitaran, yang kita tahu dah, Teacher Wan dah explain dah melalui proses 3E, mereka juga terdedah dengan konsep awal matematik. Konsep 3E itu adalah E yang pertama, dia akan buat eksperimen. Dia akan jumpa je apa, dia akan usik, dia akan ketuk, dia akan apa-apa semua tu kan. Then dia bila dia meneroka, kemudian dia akan buat eksperimen. Bila dia jumpa tu, dia ketuk-ketuk, dia kan macam tu. Tu dia buat eksperimen. Dari situ dia dapat ilham segalanya. Dan kerana apa? Kerana dia dah berpengalaman. Bila dia dah berpengalaman dah, dia dengar bunyi ni macam ni, oh dia tahu dah bunyi ni macam ni, so boleh buat muzik macam tu. So itu pengalaman yang dia lalui. Dan benda ni juga akan berlaku dengan serentak dengan perkembangan awal matematik. Contoh kan, dia jumpa bentuk-bentuk bulat seperti benda macam ni, bulat. Dan dia akan jumpa pula saiz. Dia main-main, dia jumpa pula ada satu saiz kecil dan saiz besar. Nampak ni, saiz besar dan saiz kecil. Satu lagi saiz ni kan, ni besar. Dan ada lagi satu saiz anak dia kat depan perut ni. Depan perut koala ni ada anaknya, saiz kecil. Okey. Yang kalau dia jumpa lagi, yang ni koala ni lagi kecil kan. Nampak? Alright. Tu saiz, dia jumpa saiz. Okey, dia juga akan jumpa ruang dan panggil, kalau sebut ruang tu part and whole lah, maknanya ruang dan boleh masuk. Okey, contoh dia macam ni. Ni bulat ni, dia main-main kan. Dia akan cuba, oh masuk. Lepas tu, oh tak boleh masuk dah. So dia akan cuba dan akan buat eksperimen melalui 3E tadi. Dia masuk ni pula. Lepas tu dia dapat lagi satu. Oh salah, macam ni. Lama melalui terokaan dia tu, dia akan
dapat pengalaman. Ni pun salah macam kan. So dia akan melalui tu dia tahu saiz kecil dan besar di mana kan. Then dia akan buat perbandingan pula. Warna merah, warna biru. Contoh ni kan. Ni. Nampak tak warna ni? Alah. Jatuh pula. Warna hitam dia asingkan. Okey, contoh macam tu perbandingan pengkelasan. Warna merah dia akan susun dengan warna merah. Ataupun dia group lah perkelasan ni, kita boleh contoh group lah. Group contohnya macam mana nak group? Contoh warna. Contoh kecil-kecil, yang besar-besar, yang hijau-hijau, yang merah-merah, yang kuning-kuning. Okey, lagi satu dia akan buat satu lagi dia akan jumpa konsep padanan. Macam dia tengok baju, dia ambil baju dia. Baju adik dia tak muatlah dengan dia. Tu kecil. Baju dia muatlah dengan dia, maknanya sesuai. Baju abang dia labuh, besar. Tu besar. So dia tahu kat situ apa tu? Baju padan tak baju dia dengan badan dia. Lagi satu cawan mesti ada piring. Zaman dululah saya kecil-kecil memang kita orang belajar duduk minum mesti sopan. Mesti ada cawan, mesti ada piring. Okey. Okey. Cawan dan piring. Cawan padanannya piring. Zaman sekarang ni budak-budak dah tak tahu dah cawan tu padanan dia piring. Sebab dia dah pakai buang punya. Gelas pakai buang, cawan pakai buang kan. Okey. Garpu dengan sudu padanannya. Pinggan dengan apa? Padanan? Cari. Okey, lepas tu selain daripada padanan, dia akan jumpa siriasi ataupun urutan. Kecil, besar. Kalau budak kecil tu 2 unit dulu, 2 kecil dan besar. Kalau budak dah besar sikit, dia mungkin tambah jadi 3. Kecil, besar, besar. Ada turutan macam tangga tu. Tu budak dah besar sikit. Okey. Then selain itu nama dia urutan. Okey. Then pola ni kita boleh bagi contoh macam warna. Warna biru, kita susunan warna. Biru, merah. Lepas biru, merah, biru lagi, merah lagi. Lepas biru kita tanya dia apa? Merah. Macam biru, merah. Okey. Lepas tu dia baru faham dua kan, biru dan merah. Dan kalau dia dah reti, kita tambah lagi satu. Biru, merah, kuning. Okey, biru, merah, kuning. Lepas tu kita tanya dia, lepas biru apa? Dia boleh jawab dah. Merah. Lepas merah apa? Kuning. Dia dah tahu dah. Maknanya kita boleh tambah lagi. Itu penambahan tu ikut pada kemampuan keupayaan berfikir dia. Itu namanya pola. Satu lagi pola boleh buat dengan muzik. Contoh kan, 1, 1, 2. Lepas tu 1 balik kan, 1, lepas tu 2. Okey. Then bila dia dah faham macam tu, kita boleh tambah 1, 1, 2, 1, 2, 3. Macam itulah contohnya. Okey. Kemudian dia juga akan terdedah pada konsep ukuran atau sukatan. Dalam daripada main-main tu dia tahu sikit dan banyak, berat dan ringan. Dia dah tahulah. Dia sendiri akan rasa benda tu, dia akan berpengalaman dan akan simpan dalam memori dia. Okey, lepas tu konsep masa. Konsep masa ni dia tak reti pakai jam. Dia tak boleh pakai jam macam kita orang dewasa. Tahu pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. So, kita kena ajar dia melalui macam mana? Melalui waktu siang, waktu pagi, waktu malam, waktu pagi, waktu tengah hari dan malam. Pagi-pagi mak dia akan hantar dia ke taska, mak dia pergi kerja. Tu dia tahu dah pagi, sebab pagi je kena pergi taska ataupun mak dia pergi kerja. Lepas tu dia sampai taska, bila tengah hari cikgu bagi makan, lepas tu cikgu suruh dia tidur, berehat atau tidur. Dan bangun tidur dia kena bersih diri dan minum air. Lepas tu tunggu mak datang, itu dah petang. So dia tahulah bila dah waktu tu dia dah tahu dah. Pagi dia kena pergi taska, tengah hari dekat taska makan dan rehat. Petang sekejap lagi bersih diri semua, nanti mak datang. Tu mak datang ambil dia bawa balik, dah hari malam. Hari malam dia pun kena tidur. So dia tahu waktu melalui susunan siang malam. Okey.
Dan yang satu lagi konsep awal matematik ni adalah nombor. Contohnya nombor 1. Kita selalu mak-mak akan ajar anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam tu kan. Dia ajar bilangan, turut counting dia panggilnya. Maknanya dia tahu je sebut tapi dia tak tahu bilangannya berapa. So kita akan ajar anak, kalau 1 kita kata 1 unit. Kalau 2 dia mesti ada 2 unit. Ada 2. Kalau 3 mesti ada 3 unit. 1 yang merah, 2 yang hijau, tangan jari ni yang 3 ni. Dia mesti faham setiap satu tu ada unit-unitnya, ada sebut. Dia tahu sebut 1, 1 dia sebut, maknanya 1 je. Kalau dia tahu sebut 2, dia akan ambil 2. Kalau kita kata 3, dia tahu dah ada 3. Atau kita sebut 3 atau kita sebut 3, dia tahu dah akan berapa kuantiti atau nilai 3 itu. Okey. Tu dari segi bilangan. Okey, berapa kita ajar tadi? Konsep semua ada 10. Ingat tak apa dia? 1 bentuk, lepas tu dia belajar saiz, dia belajar ruang, dia belajar perbandingan pengkelasan yang contohnya grup-grup tadi tu. Lepas tu dia belajar padanan, contohnya cawan dengan piring. Lepas tu dia belajar sirasi ataupun urutan yang tinggi, rendah, beratur atau rendah, beratur, tinggi. Lepas tu dia ajar pola. Pola tu rentak macam 1, 2 atau merah, biru. Lepas tu dia ajar konsep ukuran atau sukatan, berat, ringan, okey, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Dan dia belajar masa, siang, malam tu. Dan yang ke-10-nya dia belajar bilangan. Okey. Contoh-contoh tu semua tu kita kata topik kan, apa kegunaan tersebut dalam fasa dia bermain, dia melalui proses 3E, mereka terdedah pada awal konsep matematik ni kan. So contoh dia kan macam bentuk dan ruang tu di mana dia guna? Dia akan digunakan dalam kehidupan dia untuk membantu menyusun benda-benda ikut kesesuaian. Kereta macam benda besar boleh tak masuk dalam rumah? Tak boleh kan? Benda yang kecil tak boleh masuk dalam rumah macam ni. Nak menyusun, dia tahu yang botol yang kecil ni, yang tutup merah ni boleh masuk dalam botol yang tutup silver ni. Sebab yang besar, yang kecil boleh masuk dalam besar. Maknanya memahami suasana tu. Kalau dikerja katalah untuk faedah apa, nak jadi arkitek, kena faham luas tanah tu dengan luas bangunan yang dia nak buat. Mesti sesuai. Contoh, kenapa pentingnya bentuk dan ruang. Okey, ukuran, kesesuaian saiz kasut. Nak buat kasut saiz macam mana? Nak beli kasut saiz macam mana? Kenapa pentingnya baju kecil? Kita pergi kedai nanti pergi beli baju kecil dah tak muat. Pergi beli yang besar pula dah gerobos kan? Lepas tu kalau masak pula, kita nak tahu beras tu kita masak nasi cukup tak? Tu kena faham, tu konsep bilangan. Satu pot sesuai untuk berapa orang. Tu masa dewasa nanti, benda-benda yang dia alami ketika bermain tu akan membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Okay? Alright. Dan hasil dari konsep-konsep, memahami konsep-konsep ni akan membawa kanak-kanak memahami pemikiran logik. Contoh, dia nampak ikan berenang dalam air, kucing dan anjing pula berjalan dengan 4 kaki, dan macam-macam lagi. Dan ini benda-benda perkara-perkara yang dilalui ini akan mendedahkan kanak-kanak kepada cara penyelesaian masalah. Contoh, nak sesuatu kena berusaha untuk dapatkannya. Dia nak mainan yang sana, dia kena pergi bangun dan dapatkan. Bukan mainan tu yang datang dekat dia. Itu penyelesaian masalah lah kan. Dia nangis nak mainan, nak tu kan. Padahalnya kat rumah je, dia bukannya dekat kedai nak kena beli. So tu salah satu cara bagi mereka berfikir. Okay, memahami semua konsep-konsep di atas ni dapat membantu anak-anak dalam urusan penyelesaian masalah dalam kehidupan yang akan ditempuhi. Ketika kanak-kanak ni bermain dan meroka bahan-bahan mainan, mereka berfikir cara ikut kemampuan kedewasaan mereka, dan secara tak langsung
terdedah dengan pemikiran baru. Contoh, kalau budak umur 2 tahun, mana dia faham lagi nak berfikir air tumpah ke apa semua kan. Dia akan tahu melalui penorokaan dia. Dia ambil kasut, dia try. Kasut tu besar sangat, nanti dia jatuh, nak jalan susah. Dia jumpa kasut kecil sangat, kaki dia pun tak boleh masuk. Benda ni akan memberi pendedahan kepada mereka. Okey, ada banyak teori sebenarnya tentang tingkah laku perkembangan ni, seperti teori Piaget, Vygotsky dan lain-lain tu. Tapi kat sini Teacher Wan nak fokus pada apa yang kita nampak sekeliling kita dan macam mana nak bantu mempertingkatkan keupayaan kanak-kanak ni. Sebab kalau baca teori, kita tak nampak benda-benda tu, kita tak faham macam mana kita nak apply kan. Yang penting, kita yang di sekeliling anak-anak ni, tunjukkan contoh-contoh bermain dengan barang-barang persekitaran. Ni yang banyak yang Teacher Wan tunjuk ni, barang-barang buatan. Kalau boleh barang-barang persekitaran di luar rumah tu, pokok bunga, sayur, batu, kayu, semua tu. So tu barang-barang tu, dan berbual tentang perkara-perkara yang mereka lakukan. Contoh dia nampak bukit bukau tu, kita tanya besarnya gunung tu, kata-kata macam tu. So banyak perkara yang kita boleh bertanya dengan diorang, tapi biar mereka berfikir dan bertindak balas dengan jawapan mereka sendiri. Okey, salah tu apa? Sebab diorang akan belajar dari kesilapan. Ini dapat membantu menambahkan banyakkan lagi cantuman jaringan sinap di otak ni. Lagi banyak, lagi bagus sebenarnya. Kalau kita orang tua cakap serabut otak aku kan. Sebenarnya kalau bagi kanak-kanak, lagi banyak tu, macam serabut-serabut tu lagi penting. Okey, ini akan membawa kepada pembelajaran yang lebih efektif dan sihat fizikal dan mental anak-anak tersebut. Okey, dah banyak dah info yang Teacher Wan bagi. Okey, untuk kita berhenti dulu di sini. Nanti Teacher Wan nak sambung dengan topik lain di video-video yang akan datang. Yang penting kita bermain je dengan kanak-kanak ni sambil banyakkan bersoal jawab dengan mereka. Dan sikit-sikit kita bagi jawapan, bagi power kat dia untuk berfikir, tak apa. Tapi jangan bagi jawapan biar dekat dia orang, biar dia orang berfikir dah banyak kali tak dapat juga, baru kita tolong jawabkan. Okey, kita jumpa lagi. Kalau berfaedah apa yang Teacher Wan katakan tadi, bagilah like, macam ni like. Okey, kat bawah video ni ada tanda like. Klik kat situ. Okey, lepas tu share lah dengan kawan-kawan kan, supaya kita dapat pahala yang sama. Okey, kawan-kawan pun dapat tahu, belajar, so dia guna, pahala pun dapat kat kita. Okey, jika nak tahu cerita atau video apa yang lagi Teacher Wan buat, boleh tekan subscribe kat bawah video ni agar dapat notification cerita baru atau video baru yang Teacher Wan dah upload. Okey, sampai di sini dulu. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.